A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rabbi shrah li syarri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Kat mana tu? Orang yang karam. Orang yang karam dalam wahdatul wujud atau fana, maka alam sekelilingnya laksana cermin, serupa cermin. Yang mereka nampak Tuhan di dalamnya, dalam alam ni. Sudah alam ni serupa cermin. Jadi nampak Tuhan tu di dalam alam ni, kata dia. Oleh itu maka alam sekeliling ini laksana Tuhan dalam pandangan zauqi dan kelazatan syuhud mereka. Sebab kita tengok cermin. Kita tengok cermin, nampak rupa kita. Ada cermin tu. Cermin tu kita dah seolah-olahnya. Ada cermin tu gambar kita. Gitu. Nampak kita lah itu. Kita tengok kita. Kerana mereka nampak di dalamnya, dalam alam tu Tuhan. Sebab kita tengok dari sini gambar kita dalam tu. Tak misal gitu. Maka terlacar di mulut mereka itu dengan pengucapan umpama alam ini adalah Tuhan. Kita tengok di cermin itu, maka kita pano zat cermin. Misalnya nampak, kita nampak kita situ. Dah. Bukan kita tu, gambar kita. Dia tengok alam ni, dia nampak Tuhan di dalam alam ni. Bukan Tuhan. Dah. Gambaran. Sebab kita tengok dari sini, gambar kita dari sini, bukan kita. Jadi zat cermin jadi pano. Gitu. Jadi pano zat cermin tu nampak kita. Bukan kita. Itu bayang-bayang kita di dalam cermin. Oleh kerana dia pano zat cermin, maka tubik mulut dia kata alam ini adalah Tuhan. Sebenarnya dalam hati dia nya, alam ini adalah ciptaan Tuhan. Gitu. Dia telacar lidah di lidah dia, alam ini adalah Tuhan. Gitu dia. Kalau misal lain lagi, misal sendirilah. Tak faham tadi. Kalau kita tengok, bagi dia tengok bunga misalnya. Comel bunga tu. Comel. Di comel bunga tu dia nampak kurak Tuhan. Kuat nampak sinaran kurak dalam hati dia tadi. Sekarang sampai hati dia pecah. Dah. Dia kata, oh Tuhan. Gitu dia. Jadi dia tidak maksud bunga tu Tuhan dah. Kekuatan nampak dalam pandangan hati dia tu, kekuasaan Tuhan tu ada meliput situ tu, kekuasaan yang tidak batas, tidak ada batasan, sampai hati dia tu pecah. Kita ibarat dengan pecah. Tubik mulut dia nya Tuhan. Dia kata. Maksud dia tidak kata bunga tu Tuhan dah. Supaya alam ini adalah Tuhan. Yang ni alam ini adalah ciptaan Tuhan. Hilang dia hazah buat ciptaan tu, jadi adalah Tuhan. Oleh kerana pano daripada makhluk tu. Dia pano dari makhluk. Pasal makhluk ni, alam ini diumpama cermin. Pano menyebabkan jadi hazah perkataan ciptaan Tuhan. Itu dia.
Dia kenal betul-betul, kenal Tuhan sungguhlah. Dia kenal bukan kudrat satu misal ya, sebenarnya kudrat iradat ilmu hayat tu dia show ya tu. Kita bilang wujud kidan bakok mukalafatul awadih qiyamu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat bahasa kalam tu. Tu nak kita reti je. Tu dia. Kalau masuk tu dia jadi show. Dia ada satu show je. Supaya awak misal kita mengaji alif boto mula dah. Alif boto sing tapayo. Dia kena hak tu eja pula. Alif data alif boi jami ustaz dia. Alif DPU. Apa kalau kena masuk tu dia terbentuk ejaan. Jadi apa kalau terbentuk ejaan, maka kita boleh berlapar. Berlapar alif lam mim. Zalikal kita adalah ilah adalah alif boto tu. Pano dah tu dah. Bagi orang apa pula apa Quran dia dah. Alif lam mim. Ya lenyap dah. Ada pano dah hak ejaan semua tadi. Ada kerana arti dia faham arti pula. Pano pula dah. Dia arti tu ya. Dia meresap dalam jiwa dia. Lapar-lapar tu dengan sendiri apa kalau dia tu kuat. Tu dah. Makna bacaan tadi maka hilang lah. Lapar tu bacaan hilang. Makna tu dah ada. Pausul dia juga dah. Mula wujud kidan bakok tu peringkat alif boto nak kena tu. Dah. Sebab tu tidak berjujuk gitu boleh bila show 2 3 dak. Dak. Tidak show 2 3 je ya 13 kalam. Tu nak reti. Apa kalau masuk gitu hak kita bila super 20 dalam sebutit dah so dah lah. Dia dah so situ. Makna dia tu. Hak kita sebut wujud kidan bakok tu dah. Hak kita sebut nak reti makna. Makna duduk dalam tu. Jadi stoko situ tu. Tu dah. Dia belajar lagi cakap takluk ke apa gitu gini. Dia faham. Betul-betul sifat Tuhan. Kenal Tuhan. Maka tu dalam pandangan hati dia nya. Apa kata la ilaha illallah. Tu makna dia toko tu mustaghniyan an kulli ma siwa. Tu makna dia. Betul lapar dia makna tu ada. Wa muftakiran ilahi kullu ma ada. Dia dah. Kalau kita kata la ilaha illallah. Kalau secara kasar agak Tuhan ni ada dia tidak ada permulaan dia, tidak ada kesudahan dan semua sekali lah. Kalau siapa-siapa gini keadaan dia lah Tuhan. Tapi dia kata la di awal tak ada illallah, mereka satu zat yang bernama Allah. Tidak gitu dia. Hanya Allah Taala passion ni. Lain pada dia tak ada. Gitu dia. Maka dia kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan. Dia ikut usul din tu tadi. Dia. Tiada Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan ni yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dia. Wujud kidan bakok tu arti makna hak tadi tu. Itulah. Itulah Tuhan. Gitu. Jadi apa kalau dia adakah dia orang pasien ni? Tak ada. Mereka satu zat yang bernama Allah. Maka makna dia tadi dia meresap dalam hati dia bagi orang ada nur. Makna tu lebih jauh dalam lebih faham. Menyebabkan jadi pecah dia. Tadi buat misal kudrat saja. Sebab dia tubik mulut dia kata alam ini ada adalah Tuhan. Bukan maksud alam ni Tuhan dak. Gitu. Pasal meliputi habis segala segala benda dia tengok tu dah ada situ dah qurra iradat. Kalau kau boleh bilang dia dak. Kini kita bilang ada situ dah. Ada situ. Ya bila dengan sebab tu ia jadi pecah pano dia makhluk tu. Sebab tu alam ini adalah Tuhan. Naknya alam ini adalah makhluk Allah. Kejadian Allah. Dia kan pecah kuat kan. Jadi pano tu jadi alam ini adalah Tuhan. Dia gitu.
Jadi orang faham dia. Ahli zahir faham. Punah dia ni. Dia faham. Tuhan itu adalah alam ini. Lagu talah. Padahal kata musannif, padahal yang sebenarnya bukanlah berarti alam ini Tuhan. Dan Tuhan itu alam bukan sekali-kali begitu kata dia. Kerana alam dan Tuhan Allah berbeza. Alam makhluk, Tuhan khalik. Dan sangat berlainan pada zat masing-masing. Tak serupa dah. Bahkan adalah mustahil kalau dikatakan dua perkara yang berlawanan itu hanya jenis yang satu mustahil. Benda berlawan, tidak jenis yang satu mustahil, tak terima oleh akal. Oleh demikian maka tetaplah dua perkara yang berbeza itu tak serupa juga sebagaimana yang telah diputuskan oleh kaedah tuling ilmu usuddin yang tak boleh dikiyah diukit-ukit lagi sebagaimana ustaz kata tadi bahasa usuddin tu tadi. Dia. Oleh itu barang siapa mengiktikadkan bahawa Tuhan dan alam adalah satu atau dirinya dengan Tuhan adalah satu. Musuh ni dia erik kau ni kita ni. Atau aku Allah, nescaya murtadlah ia dengan serta merta murtad selalu dah. Wal iyadzubillah. Murtad tadi baik pada mengikut ilmu tasawuf atau ilmu usuddin. Pasal apa dia pun ni buat itu ni gini ni. Pada zaman dia banyak sangat ilmu syalih dia. Yang mentikok yang dalam di kita ni Tuhan. Dia pasal dia kutip ambil kata-kata para ahli sufi yang dan mengalami makan panak ni. Dia kutip ambil itulah. Dan dia kaji. Dia temu jawapan lagu tu. Dia musuh ni nak betul tu ni. Zaman kita yang tak ada ni, zaman kita duduk susah ni Wahabi dah. Itulah dia huraian wahdatul wujud secara syiar mengikut istilah tasawuf yang sebenar yang dipelajari atau diterima dari guru yang ahli. Bukan dikutip daripada buku-buku mengikut secara sedap faham. Kemudian lepas tu ditulis melalui majalah mengikut aliran fikiran yang tidak berasas. Peganglah kemah-kemah kaedah secara syiar ini. Kalau tuan-tuan ahli peminat tasawuf kata dia. Sebagaimana Ustaz Royak tadi lah gitu. Ustaz terima daripada guru dia kata begitulah. Dan tidak ada ni macam apa kalau muncul siapa kena mak ripak tu ya jadi lagu tu. Jadi panuh habis. Begitu ada usuddin kita dah. Kemucuk tu dak. Apa dia boleh baca Quran apa tu tu kita ada baca Quran tu dak. Dia tu panuh habislah huruf-huruf alif botoh tu hilang habis dah. Waktu ada bawah ni tu dak. Dia baca Allah, dia faham makna tu masuk dia meresap dalam jiwa dia. Oleh kerana panuh itulah yang menyebabkan terkeluar panuh dengan makhluk tu. Yang nampak kolik. Terkeluar perkataan sebagaimana itu sebut tadi. Kalau banding orang baca Quran tu lah. Dan tidak ada sekaru-karu atau sebid'ah-bid'ah huraian di dunia ini, melainkan huraian yang mengelirukan fahaman i'tiqad orang ramai pada masalah tauhid dalam agama Allah yang Maha Suci. Baik secara langsung atau tidak langsung. Sebab tu dia kemah usuddin. Dulu dia kemah usuddin dulu. Dia mula selewing. Iblis ni syaitan ni bijak dia dah. Dia mula selewing. Dia selewing ke kita. Hati-hati. Bukan kemah dia usuddin tu molek dia dah. Tu dia. Biar masuk usuddin tu. Tu dia.
baik secara langsung atau tidak langsung. Jangan menghuraikan wahdatul wujud secara bukan-bukan. Sebagaimana secara bukan-bukan. Tuhan tu dengan kita ni satu yang ada dalam kita. Bersatu dengan kita ada. Gitu dia. Sebagaimana ombak dengan laut. Lain pada sebutan saja. Pada hakikatnya ada. Gitu. Itu huraian yang bukan-bukan. Menyebabkan timbul penyakit besar yang tiada berubah. Maka buruklah padanya, iaitu murtad atau jadi kafir zindik. Zindik di mana kan? Kafir tak ada agama. Hilang agama tu ada asal jadi hilang. Na'udzubillah min zalik. Banyaklah ilmu salah jamin ustaz nombor ramah dia tu. Ajar ilmu salah sana situ sini macam-macam ni. Jadi orang yang terpengaruh dengan ilmu salah ni gulung-gulungnya orang jahil dari bidang ilmu usuldin pada waliknya begitu. Orang bijak-bijak pandai tapi tak. Orang bijak-bijak saja. Huraian sedap dia dah akal boleh terima molek. Jadi masuk ilmu salah. Boleh jadi zaman musannif ni ramah juga dah. Sebab tu dia eret kita ni kod ni. Huraian mengeliru dan tidak bertanggungjawab. Ya royak ni supaya kita tahu dan kita dapat awasi. Apa kata kita temu kita tahu ini tak balik, tak bagus, tak betul. Temu mana? Banyak terdapat dalam majalah majalah. Tulisan untuk majalah tadi pakai mana weh? Tak. Kita baca majalah kita tapi pula dak. Tak ada ilmu itu telam betul-betul lah. Atau golongan kaum intelek kata dia. Intelek kita. Dia berani murai wahdatul wujud dengan huraian yang mengirukan pahaman orang ramai. Seperti katanya alam dan zat Tuhan adalah satu. Atau manusia dapat bersatu dengan Tuhan. Atau alam semesta ini merupakan bahagian daripada Tuhan. Atau seumpamanya. Dia kata gitu. Dalam majalah ada ni, dia kutip ambil dalam majalah kata begitu. Sebenarnya ayat-ayat susuk kata. Umpama itu tidak terdapat di dalam kitab-kitab Arab atau tasawuf, kitab tasawuf yang mutabar. Tetapi ayat-ayat yang umpama itu agaknya adalah diambil daripada setengah kitab-kitab tasawuf jenis zaman moden, di mana di setengah-tengah tempat ada yang karut daripada kitab-kitab lama tua. Bahkan ia adalah daripada hasil yang tersalah diambil pengertian daripada puncak-puncak yang terlatah di waktu ittihad atau wahdatul wujud. Berdasar kepada ini memang logik. Berarti tadi tu kutip ambil perkataan-perkataan yang ni orang dalam keadaan mabuk ni, ada keadaan panah dia kutip ambil tu. Lalu dia kaji benda tu. Tidak. Kata dia nya. Di sana ada pula yang mengatakan wahdatul wujud itu sebahagian ajaran atau falsafah. Dan ada pula yang mengatakan halat mengajar wahdatul wujud kepada murid-muridnya. Atau lain-lain lagi. Sebenarnya huraian sumber-sumber yang umpama itu adalah berdasarkan kepada sedap-sedap faham atau dirasa begitu. Kemudian ditulis ataupun bahan-bahan yang umpama itu dikutip daripada buku-buku jenis baru atau majalah katanya. Semuanya tersebut tu adalah mengelirukan belaka. Kerana wahdatul wujud itu sebenarnya bukanlah sebahagian ajaran sebagaimana pelajar-pelajar biasa yang kita belajar atau ambil dari guru, atau bukan pula sebahagian dari falsafah untuk dipaham begitu. Tetapi ia adalah suatu perkara zauqi. Perkara zauqi. Apa usul din tu dah 420 tu. Ilmu zauqi. Dia turun jadi ilmu akli. Itu dia. Dia boleh hakik sapa pada zauqi juga. Sebagaimana Ustaz Amir Shah tadi. Tidak.
Sebab tu dia belajar banyak sila pakar ta'alluq, satu-satu sifat ada ta'alluq. Dia bahas dia. Dia kitab Aqidatun Najin tu. Kena belajar kitab tu dia. Apa kalau ada nur di batin, hati suci, dia marilah. Ada hak zauqi daripada hasil ilmu kita belajar daripada Usuluddin tu. Pasal hasilnya ilmu zauqi. Tu dia gitu. Kena belajar betul-betul dia. Serta tapuk molek ni hati kita bersih, makan benda yang halal. Satu sekali dia akan pergi kotu, lorong dia kotu dah. Tapi kalau kita tidak suci hati kita, dah. Makan pula benda cemar, dia sakut sekat tu. Tapi walaupun mana tinggi dah beza Usuluddinnya. Kalau tinggi sangat Usuluddin tu, dia rocoh hidang dia nipis, dia pecah tu dia pergi pada zauqi juga. Gitu. Kalau kita dengar apa ni penerangan bagi daripada Tuan Guru Haji Hamzah pada Mban dia pakar bahagian Usuluddin. Maka cukup itulah. Buat anak murid dia ramah tu istiqamah mengaji dia Usuluddin dia masya-Allah. Tinggi bahasanya. Ustaz tak ada arah budak-budak tu kata dia. Ada tepi lah sikit-sikit kita budak ni dah. Moga budak benar Ustaz kata ya. Kena ngaji banyak dah weh dah. Banyak ngaji dah. Satu perkara zauqi. Dia terjadi sebagaimana diterangkan dengan panjang lebar tadi. Malah ia adalah suatu perkara yang tak boleh diterang dengan cakap menazauki ni. Dan tidak boleh ditabir dengan qalam. Tidak. Hak boleh dengan mulut. Dengan qalam ni lebih atas daripada dengan cakap pen. Kalau dia Arab syair Arab mula dia boleh boleh memberi kepahaman perasaan tu dia melalui syair sajak dia. Dah hebat syair Arab ni. Dia boleh mengubah keadaan dengan saja. Orang penakut jadi berani. Sajuk dia tu dah. Hebat sajuk dia zaman itu. Syair dia tu dah. Yang siapa Nabi ada sedikit pun ada penyair untuk menakih keserangan-serangan syair daripada orang kafir. Tu dah pasal hebat syair boleh mempengaruhi perasaan orang ni. Sebab tu kata tak tu pun tak ingat nak lukis benda zauqi ni dengan syair tak boleh dah. Sebab tu dia kata sini tidak boleh ditakbir dengan qalam. Pasal bahasa Arab ni kaya sekali bahasa dia. Terkaya sekali di antara bahasa. Kalau syair kita ni pun sajak kita ni bolehlah juga dah, tapi dia sikit dia tidak. Kalau kita baca syair tak faham jadi. Macam mana kita nak alami perasaan, nak menyelami perasaan pengarang penulis ni. Syair sendiri kita tak faham ni berapa kata tak tahu. Bagi orang faham ni tak dapat rasai. Oleh demikian maka sekali huraian wahdatul wujud dengan ta'bir umpama itu sungguh-sungguh melirukan bagi boleh guna akal menggozauki dan tak bertanggungjawab. Mereka setelah dipelajari, dia ambil tua dari guru yang ahli, maka tak sialah ditulis. Tak patut ditulis, dibahas tak boleh, dikupah, dikorek tak boleh. Mana jenis benda yang tak boleh nak benda nak kupah dengan lidah tak boleh. Tak boleh, kena diam gitu lah. Kena diam. Pasal royak orang tak reti, baik kita diam. Tak. Benda zauqi. Kata dia, kata pengarang ni. Malkan panjang lebar dia. Malkan oleh orang yang ahli. Kerana mungkin tersalah. Dia takut salah. Sebab otak manusia tak dapat menggambarkan zauqi yang syufiyah itu. Tak nak gambar. Pasal speed sangat otak ni dah. Speed sangat dah. Speed otak ni dah speed. Walaupun oleh ahli wahdatul wujud sendiri dia tak nak tidak. Malaikat kalau hendak faham
kalau nak membahas. Risalah sendiri. Nak memahami risalah sendiri untuk diri sendiri lah maknanya. Dan sebenarnya wahdatul wujud ini bukan hak punya orang awam, bukan orang awam tu. Orang ni apa ni? Maksudnya untuk orang yang hatinya telah suci daripada aghyar dan akdar. Dia kata. Hati yang kotor tidak akan dapat memahami sama sekali, maksudnya begitu. Kalau hati itu tak cuma tapi tidak cuma benar, dia boleh juga rasa sikit-sikit dapat faham dah. Dapat faham, dapat rasa, faham dengan rasa jugalah. Lepas ni ikut faham yang pada orang satu kali satu benda yang payah juga. Sebagaimana dia rasa tu. Satu kaedah yang tetap. Satu kaedah yang tetap iaitu wahdatul wujud tidak berlaku melainkan pada waktu maqam fana. Walaupun dia ni itu dah, tapi dia akan berlaku waktu maqam fana. Maqam fana dia tidak sedar dia. Apa misal maksud ni sebagai cermin sebagaimana itu kata tadi. Kalau kita tengok di cermin, kita tengok wajah kita, kita teliti janggut, sorak, demi sorak gapo gitu, kita tengok tu. Zat cermin fana waktu tu. Dalam dia kita rasa kita dah dari cermin tu. Walaupun kita tidak kata, sebab kita panu dengan zat cermin tu. Sebab kita tumpu 100% pada zat kita, gambar kita tadi. Dipanggil panu pada zat cermin. Untuk sebagai misal contoh. Kita rasa kita dah cermin. Padahal bukan kita je ni. Oleh kerana kita panu pada zat cermin tadi. Waktu kita cuci cermin, kita tak nampak diri kita dalam cermin. Bukan kita buta. Tak. Kita nampak zat cermin. Kalau kita tengok wajah kita dalam cermin ni, kita tak perasan apa cermin tu cuma. Tak. Pasal kita tak pandang dengan zat cermin. Itu sebagai misal tu. Ada pada ketika ia bakar lawan nama dia panggil fana akhirnya jadi biasa pergi naik makam bakar. Tak mungkin berlaku wahdatul wujud dah lah. Pasal dia tidak fana. Berapa begitu? Kerana seorang dalam makam bakar itu mempunyai dua alam kesedaran. Dia terbuka dua, mata zahir, mata batin terbuka kedua. Iaitu alam batin dan alam zahir. Ataupun kita boleh berhubung dengan mana? Mata batin dan mata zahir, dia nampak kedua. Gambar dari cermin pun nampak, zat cermin pun nampak. Itu kelebihan dia. Tubuh kasar. Dia terjemuh. Dari kurungan dia. Tubuh kasar. Zahir, dia terjemuh zahir kau tubuh kasar. Apa mana? Ya ni kedua-duanya berfungsi kedua dia, dengan kesedaran masing-masing. Hak zahir, hak luar ni berfungsi dalam berfungsi kedua-dua sekali. Gitu. Kalau nak kira, kalau kita nak katalah kita ni mata zahir nampak dengan mata zahir je, mata batin tak nampak. Kalau kita usaha riadah, mujahadah dan gapo semua sekali, dia tutup mata zahir, mata batin nampak. Waktu dia panggil fana. Dia pergi lagi, dia terbuka kedua-dua dah ada. Mata zahir pun nampak, mata batin pun nampak, dia panggil makam-makam. Gitu. Ya ni kedua-duanya zahir dan batin bekerja, berfungsi dengan kesedaran masing-masing, berfungsi dalam keadaan fungsi masing-masing. Ada pun waktu fana, waktu fana disebut pada maka bakar lah. Maka alam batin saja yang sedar. Tetapi alam zahir itu iaitu tubuh kasar, dengan perasaan panca indera lenyap dari kesedaran ke semua sekali lenyap zahir ini. Lenyap. Suruh hak dalam tu menyebabkan hak dalam terlalu ceroh. Maka hak zahir ni tak nampak lah. Supaya kita pasang lampu di siang hari. Tak perasan pun kita lampu tu kita pasang sebab cerahnya matahari. Tak gitu dia. Lama tak tutup lagi lampu ni. Tak perasan pasal lama dah. Mata dalam cerah sangat. Nak suluk nampak dia.
Mata luar dengan sendiri tertutup. Jaga diri. Gitu. Mata lain cerah tu kita tak nak tahu pasal kita tidak pasal mata lain kita gelap. Gitu dah. Saya tahu kulit air gitulah. Kita nak tahu kita terang. Kalau Tuhan beri kita minta juga dengan Tuhan dah. Salah satu daripada ikhtiar ni minta dengan Tuhan. Minta juga. Tuhan beri lah. Tuhan punya sebab kau ataupun dengan percuma tidak ada usaha kau, minta lah muka Tuhan minta dah. Ya Allah, ya Tuhan aku jadilah aku setengah daripada awliya-Mu ya Allah. Gitu kita butuh wali dah. Ya Allah, aku tawassul dengan kemuliaan tu wali ni di sisi-Mu. Berilah sedikit-sedikit kepada aku dah berdoa dengan Tuhan. Kalau Tuhan nak beri, mudah ya. Ni kata tak ada minta langsung, tak ada usaha, tak ada keinginan dan tak ada keazaman. Tak ada benih mula lagi sekali tak ada tumbuh. Ada benih kita tanam, tumbuh tak tumbuh suku kira dia. Ada usaha sikit-sikit, tidak banyak pun ada usaha. Kalau tidak akan jadi benda ni, mereka kena sepot dunia tepi. Kita kena sepot dunia tu tepi. Kalau ada dunia tu ada hati, dia penuh-penuh kau yang tak masuk, itu tendai tubik. Tak? Dan dunia nak tendai tubik tak boleh, mereka kena kenal dunia. Itu dia. Baru boleh kita tendai dia tak tepi. Kalau tak kenal dia masuk macam tolok mari, tak jadi. Tak. Pasal dunia tu penuh dalam hati. Kau syaitan ketak selalu. Sebab kan ada satu orang. Dia tanya nama wali tak tu wali nama berapa. Dia tanya tu wali tu. Malik bin Dinar kau gitulah. Syam Bisri kau, tak lupa. Dia tanya tu dia tu. Macam mana kalau saya semaya tak nak kosong. Saya ambil ikhtiar saya. Berokok pun tak kosong juga. Masuk juga kata dia. Kata dia. Tak kosong siapa dia. Dia pun jawab, dia kata pasal ada anak syaitan dalam perutmu. Oleh kerana ada anak syaitan dalam perutmu, maka dia selalu mengunjungi dia. Dan syaitan tidak akan masuk, maka dia akan masuk benda-benda yang kotor-kotor. Gitu tu. Gapo dia kan anak syaitan. Dia kata anak syaitan ialah dunia. Dunia kita dalam perut kita, syaitan masuk macam-macam. Tak. Pak kita nak sepok dunia lagu mana? Selagi tak sepok dunia tu dalam hati kita, payahlah kita nak tanam benih kau ni. Tak. Dia tak jadi dalam angan-angan gitu lah. Pun kita ni dalam angan-angan. Tapi tu kau tinggi dah angan-angan tu pun. Jadi mujur dah jadi. Ada dunia dalam hati kita main 10, 20, 100, 200, 10, 20, 100, 200. Teruk dia main penuh dengan tu lah. Kena tendai hal tu dulu. Barulah benih. Kita tanam nanti mudah. Ada ilmu sebagai hujan, dia boleh sambung. Dia boleh tubik daun. Ni kita kena usaha lah tak kena usaha lah. Sebelum kita mati ni dia. Kena usaha sebelum kita mati ni. Cari jalan ke mana-mana pun. Mitok dengan Tuhan dah. Sebanyak-banyak ni mitok dengan Tuhan. Jangan lupa kita tiap-tiap kali lepas sembahyang sunat kena mitok dengan Tuhan, bangun mitok Tuhan. Cari waktu mustajab mitok dengan Tuhan. Pasal berat dah kita zaman kita ni berat dah. Jalan untuk nak bimbing kita tu payah kita nak cari. Selain daripada ikhtiar dengan cara minta doa. Dan kita riadah lawan nafsu sikit setakat kita mampu. Kita buat itulah ada. Dan kita mengaji ilmu tasawuf banyak-banyak. Belajar. Tidak. Maka apabila seorang yang panah itu kembali kepada makam bakok, maka jadilah ia seorang tadi, seorang wali besar. Jadi besar lah. Atau kita gelarkan insanul kamil. Ini tidak mustahil ni. Kita dapat semua orang boleh, Tuhan buka pada siapa saja. Kata Tuan Guru, dia kata jangan kita rasa dalam hati kita, kena sepok jauh
perasan ni bukan untuk aku ni, belajar saja je, dengar cerita gitu lah. Bukan tanggung aku. Jangan agak lagu tu. Itu semangat lagu tu tak sih. Pasal tu yang buka pada siapa saja nak ada yang mukallaf. Tu yang buka pada siapa saja dah. Yang mukallaf yang jin dan manusia. Jin pun ada belajar ni. Dia. Kita tak nampak dia. Jin dan manusia mukallaf tu yang buka. Jin wali jin pun ramai dia. Wali di kalangan jin pun ramai juga. Jadi. Dan wali jin ramai buat ibadat. Ni ada buat ibadat lebih kuat daripada kita pun ramai. Kita tak nampak. Satu cerita tadi. Budak kata boleh bubuh jin dalam botol. Jin dalam botol ni satu kali. Budak perempuan ni masuk hati. Histeria. Tadi dari kalangan orang perempuan ada ustazah dia pandai. Dia bertanya budak tu. Dia tanya. Budak tu boleh kecek. Jin dah tubuh dia kecek. Dia tu tolonglah ustazah, tolong saya ustazah. Tolong dah tu. Tu kata. Saya ni kata dia. Yang tu ni apa ni? Nyegak dia tu bawa bubuh dalam botol. Dia kata. Budak perempuan ni. Kata ustazahnya biar yang bubuh ni jahat sangat tadi. Kata ustazah. Dok kata dia tidak jahat, dia amal badak atas masjid ni. Tu dia. Dua amal badak atas masjid ni. Begitu orang menyegak boleh botol. Tu dia lepas pangat 7 hari mati. Tu mati juga kata dah. Mati. 7 hari atas mati kata dia. Biar lepas pangat. Ustazah pun kata, tak apa kata. Panggil tu umur. Berlaku di pondok situ ni. Panggil tu umur. Kata umur. Saya tak tahu dah, saya gak je kata dia. Saya pun tak nampak kata dia. Saya gak orang badak, orang mana kafir, orang mana jahat saya tak tahu, saya gak. Ni tengok botol banyak pun tamu botol. Budak kuat ustazah. Tu mau moyak gini. Kata hak budak hak sakit tu. Dia kata, wak sini semua botol lah, saya tahu lah. Buka budak. Bagi botol. Bagi dia asrama perempuan botol. Habis bawa lah botol. Hak ni bukan. Dalam banyak-banyak tu hak ni. Dia buka botol tu lah. Budak berkhabar lah dia. Lepas tu lah ustaz-ustaz percaya. Dia botol sungguh. Mula tak percaya. Mula menganyi kata. Dia botol sungguh. Jin. Dan jin tu ada amat ibadat. Ada orang ibadat kuat-kuat. Ada wali dan sebagainya lebih pada kita. Dia tak ganggu orang dia. Daripada ustaz saya penuh mimpi. Dia mimpi. Di belakang rumah Tak Yasin tu ada satu basuh hijab. Basuh. Dah ramai amat ibadat dalam mimpi ustaz lah. Betul kedua tahu tadi. Sedangkan waktu itunya kosong tak ada. So, tak ada orang belakang rumah ustaz Tak Yasin. Dia. Satu masa duk kecek dengan tu Haji Syekh tu. Royak dia. Dia pun dah tu boleh jadi atau masjid. Orang bunyi aku boleh simpan masjid jin, tak tahu dah tu boleh jadi betul lah mimpi tak dia tu. Tak isi. Lari tajuk kita ni. Biarlah sikit obrolan ni. Murtad dan zindik setengah orang-orang kampung. Pasal tipu pokok ni lah. Oleh sebab banyak berlaku kekeliruan tentang masalah syuhud dan juga wahdatul wujud itu bukan sedikit menyebabkan orang jadi kafir, zindik. Itu dia. Banyak zaman itulah, zaman ustaz muda. Muda-muda tadi. Di Jetih ada, di situ ada. Pokok ni. Dia tekor dia beripung tadi. Kadang-kadang ustaz nak pergi juga dia larang. Kata segi. Kalau pergi dengan sarahan dia boleh jadi sesat juga kita kata dia. Kita ilmu syikit tadi. Memang sedap sarahan dia. Dak. Munasabah ngakak. Tak pergi.
Kerana mereka beriktikad bahwasanya sebenar dirinya seorang itu adalah diri jenis zat Allah Ta'ala, zat Tuhan, sebagaimana diri zat asap. Sebenarnya ialah dari jenis zat api. Kononnya penganggapan yang seumpama itu adalah ilmu isi. Ya sebenar ilmu isi. Puan ni tak semayan ilmu isi ni. Dan ahli tahu yang sebenar. Dia dah dalam. Kononnya penganggapan yang seumpama itu kononnya ialah ilmu isi yang sebenar. Hak ngerti hak betul sungguh. Penganggapan dia dan ahli tahu yang sebenar. Dia dalam. Kata la haula wala quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahalazim. Kata perkara. Itulah dia ilmu i'tiqad perdayaan syaitan. Yang berjaya merosakkan iman seorang. Syaitan dia cari jalan kat ni dia. Muja juga kita tolak kan, dia tolak royak ni. Bimbing kita temu satu tuk guru benda. Aku ngaji dah saudah ustaz mak tu royak gini dia. Tak jimat ni. Ni tu guru sengoti ni dia. Huraian dia nampak jeliga molek dia ni. Hati-hati. Temu tu guru dia. Dia erik kau tu, erik kau ni dia. Menasabah dengan akal kita dia. Dia. Banyak lagu tu dia. Mudah-mudahan ngaji dengan tak yam. Satu orang ngaji tak yam minta tiga. Gaib tak ada. Temu. Kau nama tak nampak. Kata mana tu molek. Semati tu. Boleh herit kita. Guru musyrik. Siapa makan pakok, makan panas semua sekali. Apa dia belajar tu guru ni musyisak. Benda bola belajar tu. Musyisak tu. Marah dia. Marah tak tak paling dah. Tak paling gitu kotor lah. Nasihat tak bakal lah dia. Pondok putih dah. Jadi. Ada lah gitu. Masjid lagi dah. Dah semayang betul kan. Ada. Banyak timbul di kampung-kampung. Dulu lah tak ada duit dan dia tak cari orang lain dah. Sekarang ada telefon ni orang tak orang duk kali dengan telefon dah. Tak cari dah. Dah. Kat telefon ni orang tak ada dah ni. Senyap bunyi. Tukar suasana. Dengan mendadak. Pada tak rasa lah gitu. Habis dia baby telefon. Tua pun masuk pari kadang-kadang kan telefon dia. Tua cara tua dia. Dulu orang puas tak ada cari ilmu ni. Lain orang tak puas dah. Jadi tak ada waktu puas dah. Ni telefon ada. Penuh janis habis dah. Kau jauh. Kau lebih sesak sekali lagi pula. Tapi orang yang pandai guna telefon ni ada manfaat banyak dalam telefon ni. Mereka i'tiqadkan dirinya adalah Tuhan yang sebenar. Tuhan dah kita ni Tuhan dah tadi. Oleh itu maka segala gerak geri mereka dan apa-apa yang mereka buat ada Tuhan berlaku. Tuhan berlaku. Tuhan guana kita dah. Dia pura. Kita gerak geri main mana? Dah. Main mana gerak geri? Kita tidak ada kuasa pun, tak ada iradah, tak ada kudrat. Dia. Kita nak Tuhan. Dia tak ada. Menasabah dengan akal dia huraian dia tu dia. Jatuh kita dia bergerak, Tuhan yang bergerak. Kurat kita kurat Tuhan, tak ada kurat kita tak ada kurat Tuhan. Iradat tak ada iradat kita tak ada iradat Tuhan. Semua Tuhan berlaku dia. Sehingga dia dikatakan apabila mereka sampai kepada hakikat ini, maka tak payahlah mereka bersemayang dan merusyat sebagai kulit luar saja ni. Luar saja. Tidak. Kalau luar tak ada nilai. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tidak pandang, tak ada nilai pun hak luar dah. Dan makanya kalau ia berdepan dengan tuah tuk guru yang ternama sedikit, dia mencari hello. Cara dah dipujinya untuk guru tu itu. Dia gotu dia kan gitu. Tu
Tok Guru itu dan ini bagus semuanya. Tetapi bila berpaling belakang daripada Tok Guru itu, ia berdegil semula. Dan tetap ingkar ilmu guru itu. Bahkan dikatakan pula ilmu Tok Guru itu hanya kulit luar saja, bukan hakikat. Ada dah. Majlis rigak dia. Majlis pun soal siasat dia. Cuma molek belakang betul dia ada betul semua kali. Pas belakang lepas dia dah. Tak betul pula dah. Pensi pangal lagu tu. Dan bersemayam band pun terasa terus ditinggalkan. Inilah dia salah satu ilmu isi kemenangan syaitan. Tipu syaitan benar, syaitan boleh, syaitan mana. Itulah ilmu isi yang tak keluar dari neraka jannah. Siapa bila-bila kata dia. Masuk neraka tak tahu tamu. Kerana pegangan atau etikot seumpama itu adalah mengkafirkan. Mengkafir zindikkan mereka. Pegangan itu jadi kafir zindik dia. Dan merotak mereka. Maka wajiblah ia bertaubat serta-merta dan mengucap dengan syahadat semula. Jika ia enggan, wajib diceraikan isterinya atau suami-suami mereka itu. Inilah salah satu daripada masalah yang yang rumit. Yang rumit. Rumit bahasa Arab ni menurut payah mak. Dia payah satu hati dia. Rumit bahasa Kelantan kita dah. Bahasa Serak, bahasa Melayu, bahasa Melayu dah. Rumit ni mana-mana payah sangat. Rumit hendak diawasi oleh jabatan-jabatan agama. Pasal igak soal siasat molek bagi. Lagu itulah. Kerana masalah-masalah yang semua itu berupa masalah etikot yang tak nampak dilihat. Untuk diawasi. Bagi dalam nak kawal toleh bagi dalam dia. Kita kan anak kita ayat munjang koya. Boleh? Tak boleh. Dah. Kita tak nampak tadi. Pengertian wahdatul wujud ya sunnah. Sikit lagi. Padahal masalah wahdatul wujud sunnah bukanlah bertujuan ke arah itu. Bukan orang kau duduk. Sebenarnya erat sampai situ tidak. Tetapi telah dikelirukan oleh rasa-rasa sedap paham pihak yang tak bertanggungjawab. Ada masalah wahdatul wujud sebenarnya bukanlah suatu perkara yang disengajai yang ni tak sebagaimana tadi. Tidak. Bukan perkara pegangan, bukan etika dah. Dan bukan pula perkara ajaran, bukan mana tu. Atau falsafah. Bukan laku. Lepas tu, tetapi ialah suatu perkara zauqiyah, rasio di batin ya. Kalau rasa kuat tu mutus mulut. Begitu rasio, perasaan. Tubik mulut. Dan kalau tubik mulut tu kita buat kajian satu jadi satu etikot, satu pahaman, talohlah. Perasaan. Rasio dia rasio. Dia rasio hasil daripada ilmu laduni lah kita berbeda ataupun waris. Tidak. Ada dalam hati dia. Berkata wahdatul wujud tu pakai tak semayan dok direk sampai situ dah. Kau jauh sampai tak semayan. Bukan gitu. Tidak. Satu perkara zauki, satu benda rasa kecapan yang terjadi secara tiba-tiba mariak dalam hati. Setelah itu berjaya mencapai maqam fana. Dia ikhtiar juga. Ya ke siapa makan panuk ni? Makan panuk. Tak nampak, tak khabar benda hak zahir. Khabar benda halis sana tu, sebalik tu.
panggil panah tu. Pasal dia kuat sangat dia alik sana, bahagian rohani dia ada. Ada. Maka jismani jadi terlalah. Pasal kita ada dua jismani dan rohani. Kita erik kat tu pula dia. Kalau kuat ke rohani, ke jismani jadi terlalah. Terlalah tu dengan dia bahagian zahir ni, dia panggil panah. Hal yang seumpama itu mestilah ditempuhi oleh mana-mana orang yang sudah mencapai wali, menjadi wali. Mesti lalu kau tu. Mesti dia tak nak imbang lagi. Dia tak nak imbang. Dia baru-baru dia tak nak imbang. Pun budak baru lahir dia. Dia masuk ruh dalam tubuh kasar. Yang tubuh kasar sangat doa. Ruh tu kuat dah dah. Ruh nasa tu yang jadi lama dah dia. 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 Masuk dalam tubuh yang sangat doa. Lepas tu gerup dia. Tak? Dia tak pandai nak imbang lagi. Ruh tu nak tunggang tu tak? Nak tunggang tubuh kayak kasar ni, dia tak reti lagi. Tak gitu dah. Sebab awak misal akal gitu dah. Dia tak reti lagi. Maka demo ni apa kalau siapa peringkat ni dia tak reti nak imbang lagi, dia panggil panah. Dia panggil panah pada bahagian zahir. Gitu dah aja. Bukan jadi satu benda akidah tidak. Tidak. Seperuh kita hak tu masuk dari tubuh kasar. Ya doa tu yang buat. Ruh hak lama dah. Tidak. Tubuh hak baru, nampak? Nak kenderai tubuh tu. Dia jadi lagu tu dah. Oleh kerana huraian menirukan makna salah makna masalah wahdatul wujud, maka ilmu tahu adalah menjadi medan tuduhan angkara fitnah. Kerap kali tuduh ilmu tasawuf telah dimaki hamu. Waktu pokok ada orang kata ilmu tasawuf ni lebih hina daripada Aisyah apa. Maki hamu dia. Tasawuf khurafat, tasawuf bid'ah, tasawuf karu. Maka tuduhan yang umpama itu adalah tiada kena mengena dengan tubuh. Ilmu tasawuf yang suci itu tak kena. Ada. Malah yang terkena sasarannya ialah kepada orang zindik. Betul sungguh kalau orang zindik tu. Masalah tu. Kena sungguh kata ilmu karu, ilmu bid'ah, kena kok tu. Itu tadi. Di mana ia tersilap mengambil pengertian dari pengaliran dia tu pengeliruan kau yang tiada bertanggungjawab tadi. Jadi orang lain makan getah, orang lain makan aku, orang lain kena getah tadi. Bukan ajaran ilmu tasawuf hak Nabi ajar. No. Ilmu tasawuf dia selewing oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab tu. Hak itulah bid'ahnya, tu karut sungguhnya. Kata dia. Berkenaan dengan syuhud pula, dia. Maka ia adalah berupa suatu barang yang paling berharga maha syuhud ni. Kita tak ada lari awal ni dah. Nak kaya tak boleh lah. Syuhud ni mata hati cerah. Dia boleh nampak. Mata hati cerah dia nampak. Kita mata hati tak cerah ni tak nampak. Sebab tu mahal sangat. Apa kalau mata hati, mata cerah tu dah, dia nampak benda hakikat. Mata zahir ni tak nampak benda hakikat, sebab tu tertipu. Tertipu dengan dunia ni. Tu yang pun kata dekat wala yaghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Pasal apa tertipu? Pasal mata zahir tengok tak? Mata zahir nampak. Kalau mata batin nampak, tak tertipu lah. Kata Imam Ghazali, dia tengok kayu dalam air jernih. Ada sebatang kayu dalam air jernih. Dia tengok belok kayu tu. Dia pun cabut kayu tu. Betul ke pun kayu tu? Dia kata mata zahir ni boleh tertipu kata dia. Boleh tertipu mata zahir ni. Kena ikhtiar biar cerah mata dalam. Setengah daripada yang beri semangat untuk dia mendalami dalam ilmu tasawuf, itu setengah daripada sebab di antara sebab-sebabnya.
Allah tertipu sebab tu saya kata wala yaghurrannakumul hayatud dunya. Artinya kamu tertipu ni kehidupan dunia. Pasal mata zahir ni ditipu kita. Bertipu. Speed sangat mata zahir ni sampai jadi tertipu. Dia tertipu supaya orang jamu gajuh lah. Kita ni dunia ni. Orang banyak peti, ngoraj besar jadi. Yang kaki dia kata ngoraj. Aku ni gajuh. Dalam anggapan dia. Anggapan dia mendorong ke ada suatu benda yang lari daripada daripada benda yang mendatangkan kebahagiaan akhirat. Anggapan dia. Anggapan tu nyalur dalam ni orang tak tahu dah. Anggapan tu yang menyebab kita panggil waham. Katakan Guru Haji Abdul Rahman tu dia. Orang jalan malam bulan syurah. Syurah bulan pun dia sama-sama, dia jelas. Dak. Lalu tengok ular. Ular lompat tinggi-tinggi dia tu. Terpas pergi dia ragu-ragu dalam hati dia pasal tidak jelas molek. Dia pinjam lapu suluh. Kena kau tali. Yang menarik mendorong dia sederah-derah lompat juga pada dia. Dalam ni anggapan lah. Ya. Kita anggapan CG kau-kau dah. Waktu beli bahagia kita. Bercakap kotak kita dia waktu dia. Pada ada benda tak ada. Tak. Akhir sesal kita pasal tertipu. Waktu Nabi Tuhan tu beri royak nasihat kata wala yaghurrannakumul hayatud dunya. Kita baca begitu ni. Sikit lagi nak pabin. Masa habis dah. Banyak dah sampai sekian pabin kan ni. Allahu Rabbi. Berkenaan dengan syurga pula, maka ia adalah berupa suatu barang yang paling berharga mahal, yang sangat-sangat dikenaki oleh orang-orang yang sufi. Sampai sini tak tipulah dia ni. Kerana ia berupa masalah kemuncak dan matlamat akhir yang diperjuangkan oleh orang-orang tarekat dan suluk sufiah. Yang sampai ni tak tipu dah lah. Tak tipu dah. Kalau tidak kena tipu macamlah kita. Tak kena tipu syaitan. Mati bak nampak lalu dah. Tertipu selama ni sesal lah waktu tu. Sebab tu banyak kecek tadi. Ruh tu kecek nasihat pada hari-hari hadir. Janganlah jangan jadi sepaku, jangan aku sudah tertipu dah, janganlah. Dia kata nasihat dia tu. Sebab tu kita pergi pakai mati jangan lupa nasihat dia tu. Kalau pun kita tidak dengar di waktu dia nasihat, tapi kita dengar dengan ilmu hak Nabi tolong royak. Mesti kita kena buat ingatan kita. Dia kata jangan tertipulah kita ni. Jangan tertipu sebagaimana dia tertipu. Mayat tu kata, bukan mayat, ruh tu kata. Mu jangan jadi sepaku. Apa tu? Aku telah tertipu ni kehidupan dunia ni. Sebagaimana hak Tuhan larang, wala yaghurrannakumul hayatud dunya. Mesti kita kena buat ingatan kita. Tidak sia-sia kita pergi pakai mati. Kemudian mayat dan sebagainya. Sebagai nasihat besar tu untuk kita. Ada kesian sikit dalam hati kita tu. Ada pun segala golongan ulama zawahir, terutama sekali ulama-ulama pekoh. Bitan boh tu mungkin menyinggung perasaan ulama pekoh tadi. Apa detail ulama pekoh ni tak? Penulis sendiri pun murid pekoh kok, tapi terpaksa mendedahkan sebenar. Gitu. Dia kata ni hendak sengerti kali kita ni. Mereka tidak tahu menahu sedikit pun rahsia ini. Mereka tahu apa adab ku pekoh. Ada gelar dengan pekoh tak tahu ni. Sebab itu kebanyakan mereka mengingkari tasawuf. Mengingkari dalam hati. Tasawuf ni lah, tasawuf perjuangan itu ada ingkar dia. Kalau siapa perikat dia tak tahu ni, dia tak apa nak itulah. Tak apa dah. Gitu. Bukan ingkar tasawuf perjuangan ni. Dak ni perikat ni. Perikat suhu, perikat ni dak. Ni kurang sikit, dia kurang tupu. Bukan ikan dengan secara satu patut dak, tupu dia tidak berapa geran. Gitu dia dak. Dia hak dah patut wak, baca ikonok, baca kotak-kotak tinggi-tinggi tu dak. Dia ni tupu dah ni, tupu ni. Tak gitu kan? Betul dia kata ni. Gitu dak. Cakap suhu, cakap gitu dia kurang. Kurang bukan ikan tu ikan mana kurang dia ikan dah. Kurang dia dak. Wallahu taala alam.
Oh bagus kitab ni dah. Habis kitab ni banyaklah kita yang dapat ni. Mujulah dia tu karya kitab ni. Kalau tidak tak reti kita dia. Ada dah hitam ada.